Pohon jejawi di hujung desa, dedaun nangka jatuh ke laman. Tulisan Jawi warisan bangsa menjadi pusaka zaman berzaman. Apa itu Jawi? Jawi merupakan satu warisan literasi dalam dunia Melayu dan Islam. Terdapat pelbagai pendapat bahawa tulisan ini berkait rapat dengan kehadiran Islam di Nusantara. Ianya merupakan kumpulan atau karakter tulisan Arab yang digunakan dalam penulisan di tanah Melayu, Indonesia dan Brunei. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan karakter Arab pada batu nisan pada 651 Masihi. Tambahan pula dengan penemuan batu bersurat di Terengganu pada 1303 Masihi. Menurut Adi Yasran, beliau menyatakan bahawa tulisan Jawi yang terdapat pada batu bersurat Terengganu merupakan huruf Jawi yang tertua di dunia. Ini membuktikan bahawa tulisan Jawi ini sudah lama terdapat di dunia dan perlu diketengahkan penggunaannya. Seperti kata Profesor Dr. Kang Kyung-sok, seorang pakar Jawi yang berasal dari Korea, menyatakan bahawa hanya di Malaysia sahaja yang masih pelihara sistem tulisan Jawi ini. Lagipun, sistem tulisan Jawi ini berusia lebih dari 700 tahun. Oleh itu, kita perlulah berbangga dan meneruskan penggunaan warisan literasi Jawi ini dalam kehidupan. Ianya merupakan tulisan yang kaya dengan keunikan dan keistimewaan yang melambangkan identiti bangsa Malaysia. Tambahan pula, penggunaannya yang sudah lebih dari 1000 tahun lalu. Malah, dokumen pengisytiharaan kemerdekaan turut ditulis dalam tulisan Jawi. Ini bermakna tulisan Jawi mempunyai asas lebih kukuh daripada sudut sejarah berbanding tulisan Umi. Tulisannya yang unggul kerana terdapat karakter yang dipinjam dari karakter tulisan Arab. Ianya menambahkan nilai keistimewaannya. Bagi menyelidik hal ini dengan lebih lanjut, kami telah menjalankan temu ramah bersama seorang pesara kerajaan iaitu Tuan Abdul Razif Tuan Ngah bagi mengetahui tentang pendapat beliau terhadap keistimewaan literasi Jawi. Ya, bagi saya tulisan Jawi sangat unik. Dia melambangkan keislaman. Tulisan Jawi juga membolehkan kita mengenal diri sendiri, iaitu dari mana asal usul kita. Bagi saya, pendapat saya, wajib tidak boleh ditinggalkan. Itu pandangan saya. Selain itu, keistimewaan tulisan Jawi ini juga perlu ditekankan lebih kepada murid-murid yang masih bersekolah rendah. Oleh hal demikian, pengenalan program Chekhov telah diperkenalkan pada tahun 2005 yang mana dapat membantu para pelajar yang ketinggalan dalam Jawi dengan kaedah yang dilaksanakan. Program Chekhov ini dapat memperkasakan pelajar dalam bidang tilawah Al-Quran, akidah, sirah nabawi, akhlak dan Jawi agar ianya lebih berkesan dan dapat dihayati serta diamalkan dalam kehidupan. Untuk mengetahui pendapat seorang guru, kami telah menemu ramah Cikgu Ali tentang keistimewaan tulisan Jawi ini secara spesifiknya kepada murid-murid yang masih bersekolah rendah. Jawi juga ada kaitan dengan bahasa Al-Quran. Kita lihat daripada situasi pelajar yang begitu mahir tulisan Jawi dan juga pandai bahasa tulisan Jawi. Secara langsung dia juga mahir atau lancar dalam pembacaan Al-Quran. Untuk mengenali tulisan Jawi dengan lebih mendalam, masyarakat perlulah mengetahui perbezaan antara tulisan Jawi dengan tulisan Arab. Ini kerana menurut suatu kajian yang telah dilakukan ke atas pelajar-pelajar sekolah di daerah Jasin Melaka, mendapati kebanyakan pelajar tidak dapat membezakan dengan baik perbezaan sistem tulisan Arab dengan sistem tulisan Jawi. Kekeliruan ini juga berlaku kepada golongan dewasa masyarakat Melayu dan bukan Melayu sehingga menimbulkan perselisihan faham antara kaum di Malaysia. Justru itu, kami telah mendapatkan jawapan dari seorang pensyarah bahasa Arab di UiTM iaitu Ustaz Wan Anwar untuk beliau terangkan apakah perbezaan antara tulisan Jawi dan tulisan Arab. Tulisan Jawi dia lebih besar daripada tulisan Arab. Maksud Ustaz dari segi bilangan huruf. Lebihan daripada tulisan Arab itu adalah tulisan Jawi. Contohnya,
Tulisan Arab tidak ada huruf nga. Ain titik 3. Kita ada 3. Ain, ghain dengan nga. Nga titik 3 tak ada. Kan? Bahasa Arab tulisannya lebih kecil daripada tulisan Jawi. Tulisan Jawi lebih besar, maknanya lebih banyak huruf. Okey. Satu daripada sudut itu. Kemudian ini bermakna semua perkataan yang berada dalam tulisan Arab mesti boleh dibaca dengan tulisan Jawi. Tetapi tulisan Jawi, perkataan dalam tulisan Jawi tak semestinya ada dalam bahasa Arab. Okey, itu perbezaan di antara keduanya, salah satu. Cuma kebanyakannya bahasa Jawi ini, tulisan Jawi dia akan menjadi lebih banyak daripada bahasa Arab. Bahasa Arab ni satu perkataan, kadang-kadang bahasa Jawi dia akan jadi besar. Sebab apa? Sebab keperluan kita tidak berharapkan baris. Bahasa Arab pakai baris, walaupun kita tak sebut. Bahasa Jawi kena pakai huruf alif, huruf ya, huruf sin menunjukkan huruf vokal. Bahasa Arab tak, dia ada baris. Dia ada baris kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, tapi baris itu menentukan bahasa Arab. Okey? Dan Jawi pula sudah mengalami inovasi. Bahasa Arab dia tidak akan berubah sampai bila-bila. Selain hanya dipelajari dan diketahui oleh masyarakat tempatan, tulisan Jawi juga sebenarnya berpotensi untuk menjadi salah satu tarikan pelancongan. Menurut Keratan Akhbar Sinar Harian pada Julai 2020, perkara ini telah diusulkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK untuk memasang papan tanda tulisan Jawi pada semua tempat tumpuan pelancongan. Ini adalah salah satu usaha untuk memperkenalkan tulisan Jawi kepada dunia luar yang bahawasanya Malaysia masih lagi mengekalkan penggunaan tulisan Jawi yang telah wujud sejak beribu tahun dahulu. Oleh itu, kami telah menemu ramah seorang pensyarah yang berpengalaman dalam bidang warisan di UiTM, iaitu Madam Azwin Aksan, dan bertanyakan tentang cadangan beliau untuk menjadikan tulisan Jawi sebagai tarikan pelancongan di Malaysia. Untuk menjadikan dia tarikan pelancongan, it's just a practice of local culture sebenarnya. Jadi it's not something that people can beli. Saya nak beli tulisan Jawi, tak kan. Jadi dia mesti ada dalam bentuk-bentuk produk lah kan. Kalau misalnya kita jual frame yang tulis Melaka in Jawi for example, betul tak? Jadi bila tulisannya ini tulisan tulisan Melayu lama kan, so kita masih kekalkan. Jadi mungkin it's an attraction kan. In fact, kalau in terms of that, tak semestinya lah kita nak attract international saja. Local people pun can be turis juga. Sehubungan dengan itu, Jawi bukanlah hanya tulisan semata-mata. Ia juga boleh dijadikan sebagai produk pelancongan seperti frame kaligrafi yang merupakan hasil karya seni tempatan yang berpotensi menarik minat pelancong maupun dalam negara atau luar negara. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan tulisan Jawi sebagai produk pelancongan, kami menemu ramah Encik Luqman, iaitu pengasas kedai halaman kopi di Bangi, Selangor yang menghasilkan pelbagai jenis frame kaligrafi yang unik dan cantik. Menurut Encik Luqman, terdapat ramai pelanggan yang berminat untuk membeli frame kaligrafi. Hal ini kerana ia menawarkan pelbagai corak frame kaligrafi yang menarik dan juga menyediakan penghantaran ke rumah di seluruh negeri di Malaysia. Seterusnya, Encik Luqman juga menyatakan bahawa produk frame kaligrafi boleh dijadikan sebagai hiasan di rumah dan juga sebagai hadiah kerana ia merupakan satu seni yang unik. Encik Luqman berpendapat bahawa frame kaligrafi yang terdapat tulisan Jawi adalah lebih baik daripada menggantung gambar-gambar yang tidak bagus sebagai hiasan di rumah. Dengan itu, frame kaligrafi ini berpotensi dijadikan sebagai produk pelancongan di Malaysia. Untuk mengekalkan tulisan Jawi, pelbagai cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha memelihara tulisan Jawi sebagai kesusasteraan di Malaysia. Antara cabaran ketara yang perlu dihadapi adalah dari kalangan generasi muda,
Ini kerana generasi kini terikat dengan gadget-gadget canggih yang menghalang mereka untuk mempelajari dan mengekalkan warisan-warisan Melayu. Selain itu, generasi kini juga kurang kesedaran terhadap kepentingan tulisan Jawi kepada masyarakat Melayu. Justru itu, kami telah meminta pendapat dari seorang pensyarah yang secara amnya lebih dekat dengan generasi muda mengenai kekangan atau cabaran yang beliau boleh lihat pada generasi masa kini. So, kekangannya ialah yang pertama daripada segi situasi semasa, penekanan kepada subjek itu sendiri di sekolah. Yang kedua, kita punya attitude kita, attitude pelajar itu sendiri. Kedua, bila attitude itu tidak jadi, maka kesedaran tak ada. Kesedaran hilang, maka attitude tidak akan dapat diperbetulkan. Akhirnya, tiga faktor ini, suasana, kefahaman dan juga attitude. Akhirnya, kita memang ada kekangan sama masa Jawi kita. So, menjadi kewajipan pada pihak yang berwajib untuk kembali mengembalikan maruah dan bangsa Jawi sendiri. Allah. Mendengar daripada halangan yang diberikan, semestinya mempunyai cara untuk memperkasakan tulisan Jawi ini. Menurut kata Dr. Amini Amir Abdullah, iaitu pensyarah usuluddin, hubungan Muslim bukan Muslim, pemikiran dan ketamadunan Universiti Putra Malaysia, beliau menyarankan agar tulisan Jawi ini dimasukkan dalam peperiksaan awam seperti UPSR, PMR dan SPM serta dikenakan sebagai syarat wajib lulus. Menurut beliau, kita perlu bermula dari awal semula serta secara berperingkat-peringkat di semua sektor, khususnya di sekolah-sekolah untuk menghidupkan tulisan Jawi. Justeru itu, kami juga menanyakan pendapat Cikgu Ali tentang cara-cara untuk memperkasakan tulisan Jawi ini. Kami boleh diperkasakan dengan mengadakan beberapa program. Sebagai contoh, kita mengajarkan pertandingan tulisan khat dimula ke Jawi di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah atau di peringkat universiti. Ia juga boleh dijalankan sebagai pertandingan di peringkat negara yang dianjurkan oleh pihak-pihak stesen television seperti TV3, Astro dan sebagainya. Sebagai generasi muda, kita juga perlulah mengekalkan penggunaan tulisan Jawi ini seperti tahu untuk membaca tulisan Jawi. Oleh itu, mari kita lihat seorang anak muda bernama Siti Hawa Atirah yang fasih membaca buku dalam tulisan Jawi. Suatu ketika dahulu ada seorang khalifah bernama Saidina Umar. Beliau cuba menjadi seorang pemerintah yang baik dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Beliau tidak mahu hidup dalam keadaan senang lenang di tempat tinggal yang indah, akan tetapi ramai rakyatnya hidup susah. Aku menjadi pemerintah bukan hendak mencari kepentingan diri sendiri dan keluarga, kata Saidina Umar dalam hati. Jelaslah bahawa literasi Jawi ini hanyalah warisan tulisan sastera Malaysia sahaja. Ianya bukan bahasa, tetapi karakter yang digunakan kebanyakan orang zaman dahulu untuk menulis. Di samping itu, Jawi berpotensi sebagai tarikan pelancongan warisan di Malaysia. Oleh itu, kita perlulah memelihara kesinambungan warisan literasi Jawi untuk kegunaan generasi akan datang. Baiklah, itu sahaja vlog kami mengenai warisan literasi Jawi. Harap dapat manfaat semua. Akhir kata, subur di taman bayam dan sawi, anak teritip di tengah sawah. Galakkan penggunaan tulisan Jawi, langkah positif martabatkan maruah. Thank you.